Assalamualaikum kepada para pendengar yang mendengar rancangan ini. Kali ini anda akan mendengar satu lagi kesaksian yang tidak kurang hebatnya mengenai lawatan istimewa Yang Maha Kuasa. Selamat mendengar dan semoga terhibur. Seseorang yang kuat beribadat kepada Tuhan belum tentu mengenali siapakah Tuhannya. Apa yang dia tahu hanyalah melaksanakan hukum-hukum agamanya dengan sempurna, tetapi Allah itu tetap jauh daripadanya. Orang Islam kurang yakin tentang penyelamatan jiwa mereka. Oleh kerana itu, sehingga ke hari ini mereka masih lagi berdoa kepada Tuhan. Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas syiratal mustaqim, agar ditunjukkan jalan yang lurus. Seandainya orang Islam yakin bahawa Islam adalah agama yang sempurna dan selamat, kenapa mereka masih lagi memohon agar ditunjukkan jalan yang lurus? Ini berarti bahawa mereka masih lagi mencari-cari jalan yang lurus dan mengharapkan agar Tuhan menunjukkannya. Namun Tuhan itu Maha Penyayang dan Maha Mendengar. Dia mendengar dan memberi perhatian terhadap doa-doa orang Muslim. Tuhan juga Maha Pemurah. Dia memberi pertolongan kepada mereka yang berseru kepadanya. Oleh itu, sesiapa yang bersungguh-sungguh memohon petunjuk daripadanya, pastinya dia akan menjawab doa-doa mereka. Di dalam kitab Injil, ada menceritakan kisah seorang rasul yang bernama Paulus. Dia merupakan seorang ulama dan orang yang beragama. Sebelum dia percaya kepada Isa Al-Masih, dia merupakan seorang anti-Kristian. Namun Tuhan menyayangi dia. Dia diberi suatu kesempatan untuk bertemu dengan Isa Al-Masih. Kisah Paulus tadi sama seperti dengan kisah seorang anak Melayu dari Malaysia. Sebentar lagi, kita akan sama-sama mendengar kesaksiannya. Nama saya Hisham. Saya orang Melayu. Saya mula berkenalan dengan orang Kristian ketika saya mula bekerja pada awal tahun 90-an. Seorang kawan saya yang beragama Kristian pernah menceritakan kesaksiannya bagaimana dia pernah berdoakan emaknya yang sedang sakit penat. Selepas didoakan, emaknya pulih dan sihat walafiat. Daripada dialah saya mendapat melihat kitab Injil buat pertama kalinya. Saya dapati di dalam kitab Injil terdapat nama Allah. Lalu saya bertanya kepada kawan-kawan Muslim saya. Mereka menjawab bahawa memang di dalam kitab orang Kristian terdapat perkataan Allah, tetapi Alkitab tidak menunjukkan siapa sebenarnya Allah itu. Sejak daripada hari itu, saya berkata kepada diri saya bahawa kalau itu adalah ajaran Kristian, lebih baik saya jauhkan diri saya. Seorang kawan saya yang beragama Roman Katolik membawa Alkitab bersamanya ketika masuk tandas. Jadi saya terfikir bahawa orang ini tidak langsung menghormati kitab sucinya. Perbuatannya itu seolah-olah menyatakan bahawa tidak ada apa-apa yang bermakna di dalam Alkitab. Saya menganggap sedemikian kerana di dalam Islam kitab Al-Quran amat dihormati. Selepas itu saya memberikan perhatian yang lebih kepada agama Islam. Tetapi dalam diri saya terdapat beberapa soalan. Menurut Islam, Al-Quran atau firman Allah itu adalah kudus, sebab kitab itu dipercayai turun dari syurga. Maka apa saja yang turun dari syurga semestinya kudus juga. Kalau ini adalah fahaman Islam, Isa Al-Masih juga adalah kudus, sebab menurut hadis Anas bin Malik, hal 72, Isa sesungguhnya roh Allah dan firman-Nya. Jadi saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah Isa Al-Masih roh yang kudus? Pernah Rasulullah SAW bertanya kepada Allah. Katanya, "Ya Allah, ya Tuhanku, apakah sebenarnya Roh Kudus?" Tuhan berfirman, "Wahai Muhammad, engkau hanya diberi pengetahuan sedikit tentang roh. Kerana engkau tidak tahu apa-apa, itu adalah halku sendiri." Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa-apa tentang roh. Tetapi di dalam agama Kristian,
terdapat banyak ajaran tentang Ruh Allah. Sejak dari itu saya mula belajar ilmu tasawuf. Ini saya lakukan untuk mencari kebenaran. Saya ingin mendekati diri saya kepada Allah. Sementara itu saya juga sering mengutuk ajaran-ajaran Kristian. Tetapi pada satu hari, ketika saya melihat kalimah-kalimah Islam yang tergantung di rumah saya bertanya kepada diri saya sendiri, bermaknakah semuanya ini? Apakah yang salah di antara Kristian dengan Islam? Pada malam itu ketika saya sedang tidur, saya terasa seperti ada orang memegang tangan saya dan juga dada saya. Saya sedar hal ini berlaku. Saya cuba untuk melepaskan diri saya, tetapi pegangan itu terlalu kuat. Kemudian saya bangun dan berkata, apakah ini? Lalu saya mengambil air sembahyang dan melakukan solat hajat dan saya tertidur di tikar sejadah saya. Tetapi dia datang sekali lagi. Kali ini saya dapat melihat jubah putihnya, tetapi tidak dapat melihat wajahnya. Pada keesokan paginya, saya pergi berjumpa dengan seorang ustaz dan menceritakan bahawa saya dilawati oleh seseorang yang berjubah putih dan memegang tangan saya dan menerangkan bahawa dia adalah Isa Al-Masih. Lalu ustaz itu menjawab bahawa saya telah diganggu oleh syaitan. Dia pun mendoakan untuk menghalau syaitan itu supaya tidak mengganggu saya lagi. Selepas itu saya kembali ke rumah saya. Selepas sembahyang Isyak pada malam itu, sekali lagi saya terdengar suara yang berkata, akulah Isa Al-Masih. Selepas itu saya tertidur di atas tikar sembahyang. Kemudian saya terasa ada orang kejutkan saya. Jadi saya lari ke bilik dan mula membaca Al-Quran sehingga tertidur kembali. Pada malam itu, dia datang lagi dan memegang tangan saya. Dari jubahnya saya dapat melihat luka yang sedang berdarah. Dan tiba-tiba dada saya terasa panas. Pada saat itu saya juga tercium bau yang sangat wangi. Kemudian saya tersedar. Pada malam yang ketiga, dia datang lagi kepada saya dan kali ini berkata, akulah jalan keluar untuk engkau. Sesudah saya mengalami peristiwa ini, saya menelpon ke sebuah gereja dan bertanya kepada mereka apa yang saya alami. Mereka menjawab bahawa apa yang saya alami mungkin datang dari syaitan ataupun mungkin daripada Allah sendiri. Kemudian saya telefon ke sebuah gereja lain dan mereka menyuruh saya dibaptis. Apabila saya menelpon ke gereja yang lain pula, mereka suruh saya tunggu 1 minggu. Akhirnya, seorang pemimpin gereja yang datang berjumpa dengan saya. Apabila saya berdoa bersamanya, saya terasa disentuh oleh Tuhan. Saya mula percaya kepada Isa Al-Masih dan saya percaya bahawa dia adalah Ruh Kudus Allah dan juga kalimat Allah seperti yang tercatat di dalam Al-Anbiya ayat 21 yang bermaksud, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan kepada dalamnya, yakni tubuhnya, roh daripada kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda yakni kekuasaan Allah yang besar bagi alam semesta. Al-Imran ayat 45 yang bermaksud, yakni ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu, yakni dengan kelahiran putera yang diciptanya, dengan kalimat yakni yang datang kepadanya. Namanya Al-Masih, Isa putera Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang di antara orang-orang yang terdekat pada Allah. Setelah saya percaya kepada Isa Al-Masih, setiap kali saya berdoa, saya tercium bau bunga ros. Saya melihat kuasanya. Hidup saya telah berubah. Kalau dulu saya adalah seorang yang panas-paran, tetapi kini, alhamdulillah menjadi lebih banyak bersabar. Dulu saya juga seorang perokok yang amat kuat, tetapi kini tidak lagi terikat dengan ketegangan itu. Kepercayaan kepada Isa Al-Masih membawa jaminan penyelamatan. Ini terbukti dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 yang berbunyi, Haza siratul mustaqim, yang bermaksud, ikutilah aku, yakni jalan yang lurus. Apakah anda bertemu dengan jalan yang lurus itu?
Sungguh menarik kesaksian Encik Hisham tadi. Kenapa Encik Hisham tiba-tiba mengalami hal ini? Jelas dari kesaksian dia, Encik Hisham adalah seorang yang sangat ingin mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam kitab Tauratnya. Ulangan bab 4 ayat 29. Dan jika kamu mencari Allah dengan segenap hatimu, kamu akan menemuinya. Keinginan Encik Hisham terjawab apabila Isa Al-Masih menjelma kepada dia. Siapakah sebenarnya Isa Al-Masih itu yang menjawab kerinduan Encik Hisham ini? Di dalam Al-Quran surah An-Nisa 171 menyatakan bahawa Isa Al-Masih adalah kalimatullah atau firman Allah. Ini merupakan salah satu daripada sifat-sifatnya. Sifat Tuhan yang tidak boleh dipisahkan daripadanya. Dengan perkataan lain, firman Allah ialah Allah sendiri. Ini berarti Isa Al-Masih adalah diri Allah sendiri kerana dia tidak boleh dipisahkan daripada Allah. Dan menurut Al-Quran, dia akan turun ke dunia ini untuk menghakimi umat manusia. Hadis Sahih Muslim juga mengatakan Rasulullah bersabda yang bermaksud, demi Allah, sungguh akan turun, yakni akan datang kembali anak Maryam menjadi hakim yang adil. Kenapa harus Isa anak Maryam yang datang menghakimi dunia ini? Kenapa tidak Nabi Muhammad sendiri yang mengadilinya? Kerana zaman ini merupakan zaman Nabi Muhammad dan bukannya umat Isa alaihissalam. Dan apakah pangkatnya Isa Al-Masih sehingga dia boleh menghakimi keseluruhan umat di dunia ini? Cuba renungkan, apakah keistimewaan Isa Al-Masih berbanding dengan nabi-nabi lain sehingga dia angkat setinggi itu? Hanya Tuhan sahaja yang boleh menghakimi dunia ini. Kalau diperhatikan, ini jelas menunjukkan bahawa siapa sebenarnya Isa Al-Masih itu. Anda juga mungkin rindu mendekatkan diri kepada Allah. Percayalah kepada Isa Al-Masih hari ini dan izinkan dia menjawab kerinduan Anda itu. Isa Al-Masih berjanji untuk menjawab kerinduan apabila Anda datang kepadanya, mengikut perintahnya dan menerima ajaran-ajarannya. Datanglah kepada dia sekarang. Jika Anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang Isa Al-Masih atau ajaran-ajarannya, hubungilah kami di alamat yang tertera di kulit kaset ini untuk mendapatkan risalah-risalah, buku-buku dan juga kitab-kitab yang berkaitan. Atau lawatilah laman web kami di alamat www.ansari-islam.org/bahasa.